Salam sejahtera murid-murid. Apa khabar? Selamat datang ke channel Cikgu Tan. Hari ini, Cikgu akan terangkan bagaimana kita menulis isi tersurat dan isi tersirat dalam ulasan. 同学们，大家好。今天我们要学如何造isi tersurat 和isi tersirat 的句子。OK？ Murid-murid, sebelum itu, mari kita lihat apakah itu isi tersurat dan isi tersirat. Isi tersurat merupakan maklumat yang sedia ada dalam bahan rangsangan atau maklumat yang telah wujud dalam soalan. Isi tersirat pula merupakan huraian atau isi yang perlu kita fikirkan sendiri berdasarkan isi tersurat yang diberikan. 同学们，isi tersurat 就是现有内容，它是指呢已经出现在题目的内容资料，而isi tersirat 那就是隐含内容，它是配合现有内容而思考出来的有关内容资料。这个隐含内容，同学们必须自己想出来。Murid-murid, mari kita lihat contoh gambar ini. Dan apakah isi tersurat dan isi tersirat yang ada dalam gambar ini? Kita perhatikan gambar ini ya. Ya, okey. Isi tersurat untuk gambar ini ialah mandi. Kita dapat melihat seorang budak sedang mandi. Dan untuk isi tersirat pula, kita kena fikir sendiri. Kita boleh fikir apakah tujuan budak ini mandi. Ataupun apa yang berlaku selepas mandi. Ya, di sini cikgu ada dua isi tersirat ya. Okey, satu, menjaga kebersihan diri dan badan bersih dan ceria. Inilah isi tersirat yang perlu kita fikirkan. 同学们，给我们看一下这个例子。现有内容呢是冲凉 mandi， 然后隐含内容呢是我们必须自己想出来的。就是说冲凉的好处是什么？冲凉之后呢我们会感觉到怎样？所以呢我们就看这里有两个隐含内容，就是为了照顾个人的整洁，还有以便身体干净清洁。Murid-murid, mari kita lihat satu contoh lagi ya. Okey, kita perhatikan gambar ini. Isi tersuratnya ialah bersenam. Okey. Dan apakah isi tersirat yang boleh kita fikirkan? Ya, kita boleh fikir apakah kebaikan bersenam ataupun tujuan kita bersenam. Di sini cikgu ada dua isi tersirat ya. Okey, badan cergas dan minda cerdas. Okey, menjaga kesihatan badan. Inilah tujuannya ya. Okey， 同学们，这个图片的现有内容是做体操，然后做体操呢有什么好处呢？身体健康，思维敏捷。然后为了什么呢？为了它的目的，对吗？ OK， 做体操的目的呢，就是为了照顾我们的健康。Ya, murid-murid telah belajar apa itu isi tersurat dan isi tersirat. Sekarang tibalah masanya kita menulis ayat susi. Semasa menulis ulasan, kita biasanya menggabungkan isi tersurat dengan isi tersirat untuk membentuk suatu ayat yang lengkap dan gramatis. Isi tersurat dengan isi tersirat cikgu ringkaskan menjadi susi, ayat susi ya. Okey, isi tersurat dan isi tersirat itu digabungkan dengan kata hubung. Suka, S-U-K-A. Biasanya kita gunakan S-U-K-A. Okey, apa itu S-U-K-A? Ya, kata hubungnya ialah S supaya, U untuk, K kerana, A ialah agar. Okey, secara ringkasnya kita gabungkan isi tersurat
dengan kata hubung salah satu. Okey, campur lagi dengan isi tersirat, kita akan dapat ayat susi. 同学们，我们要怎样造ayat susi 呢？我们已经找到了现有内容和隐含内容，我们就把这现有内容和隐含内容呢组成一个句子。然后在组成句子当中呢，我们要使用 SUKA 的连词。OK， 什么是 SUKA？ 就是 supaya 以便 untuk 为了 kerana 因为 agar 就是以便。这些连词主要是写出这个现有内容的原因和它的目的。OK， 好，所以我们就把这个现有内容加上连词，再加上隐含内容，就可以组成了一个完整的句子。Ya, murid-murid, kita lihat balik apa yang telah kita bincangkan sebentar tadi ya. Okey, gambar 1 ini, isi tersurat ialah mandi dan isi tersirat kita telah senaraikan, menjaga kebersihan diri, badan bersih dan ceria. Kita sudah ada isi tersurat dan isi tersirat. Sekarang kita nak gabungkan dengan kata hubung untuk menjadi satu ayat yang gramatis. Okey, macam mana caranya? Okey, kita lihat ya. Ya, di sini cikgu bina 2 ayat. 1, kita patut mandi untuk menjaga kebersihan diri. Ayat 2, kita perlu mandi supaya badan bersih dan ceria. Ini dah 2 ayat susi yang boleh kita bina. OK， 同学们 ，OK， 我们看回这个刚才我们所讨论的这个图片。OK， 我们的现有内容和隐含内容都已经列出来了。现在呢，我们要用这个连词。OK， suka 的连词呢，来把它拼合或者结合起来，成为一个完整的句子。OK， 我们来看一下，第一个句子是kita patut mandi untuk menjaga kebersihan diri。第二个呢是 kita perlu mandi supaya badan bersih dan ceria。OK， 第一个句子是目的，对吗？第二个句子就是说冲凉以后呢，我们会怎样？就是身体干净。OK， ya murid-murid, kita lihat balik contoh 2 yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Isi tersurat bersenam, isi tersirat kita telah senaraikan di sini. Sekarang kita hendak membina suatu ayat susi yang lengkap. Gunakan apa? Gunakan kata hubung. Kita gabungkan isi tersurat dengan isi tersirat dengan kata hubung. Okey, kita lihat ayatnya ya. Ayat 1, kita hendaklah bersenam supaya badan cergas dan minda cerdas. Ayat 2, kita patut bersenam untuk menjaga kesihatan diri. 同学们 OK， 这个也是一样的，像刚才那个例子就是我们已经把现有内容和隐含内容列出来。现在呢，我们要把连词放进去，把它组成一个句子，结合起来啦。OK， 所以呢，我们看一下第一个句子是说，我们必须要做体操，以便呢身体健康，思维敏捷。然后第二个句子呢，就是说我们应该要做体操。然后为了照顾我们的健康。Murid-murid, mari kita lihat contoh yang ketiga. Perhatikan gambar itu Lihat, apakah isi tersurat yang boleh kita tuliskan? Ya, budak ini sedang mengulang kaji pelajaran. Okey, untuk isi tersirat, kita kena tanyalah. Okey, apakah tujuan mengulang kaji pelajaran? Ataupun apakah kebaikan mengulang kaji pelajaran? Okey, di sini cikgu berikan satu contoh ya. Okey, lulus cemerlang dalam peperiksaan. Maksudnya, dia mengulang kaji pelajaran dengan tujuannya. Tujuan lulus cemerlang dalam peperiksaan. Okey, kita gabungkan dengan kata hubung yang sesuai. Okey, lihat ayat yang kita bina. Kita hendaklah mengulang kaji pelajaran supaya dapat lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan. Boleh faham ya? 好，同学们 ，OK， 一样的，我们的第3个例子也是一样。我们呢看了这个图片，我们知道呢，它现有的内容就是在温习功课。
然后要问一下自己，说温习功课的目的是什么，原因是什么，所以我们就可以写出这个隐含的内容。OK， 隐含的内容就是说他温习功课，他以便能够考出辉煌的成绩啊，我们就把它连词呢跟它结合起来，就是我们用以便 supaya， 所以它就有一个完整的句子出来了，明白吗？Murid-murid, kita teruskan dengan contoh yang keempat. Perhatikan gambar ini. Apakah isi tersurat yang boleh kita tuliskan? Fikirkan dulu ya. Apa yang kamu lihat dalam gambar ini? Ya. Cikgu tulis membersihkan halaman rumah. Kalau boleh tulis menyapu sampah boleh tak? Boleh juga ya. Okey, sekarang kita dah dapat isi tersurat, kita kena fikirkan isi tersirat yang boleh kita tulis. Okey, membersihkan halaman rumah. Kita kena tanya apakah sebabnya? Apakah kebaikannya? Betul tak? Okey. Lihat contoh yang cikgu bagikan. Kelihatan bersih dan ceria. Maksudnya selepas membersihkan halaman rumah kita kelihatan bersih dan ceria. Ya, sekarang kita kena gabungkan dengan kata hubung yang sesuai. Mari kita lihat ayat yang kita bina ya. Okey, kita perlu membersihkan halaman rumah supaya kelihatan bersih dan ceria. Inilah dia ayat susi yang lengkap. Ya, 同学们还是一样的。我们看一下图片。OK， 图片呢展现的是什么内容？现有的内容是什么？cikgu呢写清理院子，对吗？ membersihkan halaman rumah， 你也是可以写menyapu sampah的，一样的。OK， 写了这个isi tersurat呢，我们就要想一下隐含内容哦。OK， 清理屋子呢，目的是什么？最后是怎样 ？OK， 清理完了，我们会屋子看起来清洁明亮，所以老师用 supaya， 就是它的目的。OK， 明白吗？ Ya, murid-murid, mari kita lihat contoh yang kelima ya. Okey, kita perhatikan apa yang kita nampak dalam gambar ini. Okey, isi tersuratnya, ya, cikgu bagikan ya. Okey, memakai pelitup muka. Okey, dan apakah tujuan ataupun mengapa kita memakai pelitup muka? Itulah jawapannya merupakan isi tersirat yang boleh kita tuliskan. Okey, cikgu bagi ya. Okey, mengurangkan risiko penularan pandemik COVID-19. Okey, ayatnya, kita patut memakai pelitup muka untuk mengurangkan risiko penularan pandemik COVID-19. Boleh faham ya, murid-murid? Ya, 同学们，还是一样的，我们要看的图片，看图片是什么内容呀？这个是小孩子，他在戴口罩，对吗？对，戴口罩就是我们的现有内容。然后呢，戴口罩有什么好处啊，或者是什么用意啊？那就是我们的隐含内容。OK， 减少新冠肺炎的传染啊。好，然后我们把它结合起来，用什么呢？用为了，因为它是目的嘛，为了。所以呢，我们讲我们应该要戴口罩，为了减少这个新冠肺炎的传染。OK， 希望同学们都明白了哈。Ya, murid-murid, di sini kita lihat satu contoh soalan ulasan ya. Okey, cikgu baca soalan. Amalan gaya hidup sihat dapat menjamin kesejahteraan hidup. Berdasarkan gambar di bawah, tulis ulasan yang lengkap tentang amalan gaya hidup sihat dalam bentuk perenggan. Okey, ayat yang pertama tu ialah kata kunci untuk soalan ini, dan kita perlu tulis ulasan yang lengkap dalam bentuk perenggan. Cikgu cadangkan kita tulis 3 perenggan ya. Okey, tajuk hari ini ialah amalan gaya hidup sihat ya. Amalan hidup sihat. Okey, dia ada 4 gambar di sini. Gambar pertama menjaga pemakanan seharian. Yang kedua menjaga kebersihan rumah dan persekitaran. Yang ketiga pemeriksaan kesihatan. Dan yang akhir sekali ialah rajin bersukan. 同学们，这是一个例子这个是ulasan的一个例题 ，OK， 它是关于健康生活方式的。这里有4个图，第一个图呢是关于饮食的
日常饮食。第二个是照顾屋子四周围的清洁。第三呢是健康检查。最后一个是要勤劳运动。OK， 我们来继续看下去。Ya, murid-murid, kita mula senaraikan isi tersurat dan isi tersirat satu. Okey, kita perhatikan gambar satu tu. Okey, apa yang tertulis di sana? Menjaga pemakanan seharian. Inilah dia isi tersurat ya. Okey, menjaga pemakanan seharian. Kita salin saja. Okey, selepas tu kita dah dapat isi tersurat ini, kita kena fikirkan apakah isi tersirat. Okey, menjaga pemakanan seharian. Untuk apa? Supaya apa? Okey? Cikgu tuliskan di sini. Cikgu bagi jawapan, contoh jawapan. Okey, badan sihat dan minda cerdas. Okey, sudah ada isi tersurat dan isi tersirat. Senang saja kita gabungkan dengan kata hubung untuk membentuk ayat susi yang pertama. Kita patut menjaga pemakanan seharian supaya badan sihat dan minda cerdas. Boleh tak murid-murid? Ya, 同学们还是一样的，我们把isi tersurat就是图片里面的那个内容，就是我们现有的内容抄下来，然后我们想一下，这里呢是关于食物的。OK， 吃了这每天呢吃了这个食物呢会怎样 ？OK 身体健康啊。OK， 思维敏捷。OK， 然后我们就可以造的一个完整的句子，明白吗？ Murid-murid, untuk gambar yang kedua, isi tersurat yang kedua, kita hanya salin saja ya apa yang tercatat dalam gambar, iaitu menjaga kebersihan rumah dan persekitaran. Dan kita fikirkan apakah isi tersirat yang boleh kita tuliskan. Cikgu bagi satu contoh. Iaitu kawasan rumah sentiasa bersih dan bebas daripada kuman. Lepas itu kita membina ayat dengan isi tersurat dan tersirat yang telah kita tuliskan. Okey, inilah dia ayat susi yang kedua. Kita perlu menjaga kebersihan rumah dan persekitaran supaya kawasan rumah sentiasa bersih dan bebas daripada kuman. 同学们，这里的第二个要点呢，就是照顾屋子和四周围的清洁。我们只是抄下来罢了，然后再想一下，照顾这个清洁呢，过后会怎样？可以它的目的或者是它的好处，我们用我们的家园呢会很清洁啊，然后有远离一些细菌啊 ，OK， 好，然后我们就造了这个句子。Boleh, kita lihat amalan hidup sihat yang ketiga. Apakah isi tersuratnya? Ya, pemeriksaan kesihatan ya. Okey, menjalankan pemeriksaan kesihatan setiap tahun. Kita boleh tambah sedikit perkataan ya. Okey, seterusnya isi tersirat yang boleh kita tulis, mencegah lebih baik daripada merawat. Okey, kerana kita menjalankan pemeriksaan kesihatan setiap tahun, kita dapat mencegah penyakit. Kerana mencegah itu memang dah lebih baik daripada merawat. Okey, untuk ayat susi yang ketiga, kita wajar menjalankan pemeriksaan kesihatan setiap tahun kerana mencegah lebih baik daripada merawat. 同学们 ，OK， 第三个健康生活方式呢是进行这个身体的检查 ，OK， 我们可以加每一年呢 ，OK， 这个字可以加进去的。然后呢，isi tersirat呢，我们说这个预防胜于治疗。所以这个是它的原因，所以它的句子呢，我们就用 kerana。OK， 我们必须要进行这个身体检查，每一年进行身体检查，因为呢，预防胜于治疗。Ya, murid-murid, amalan hidup sihat yang terakhir ialah apa dia?
Okey, isi tersurat 4 ialah rajin bersukan seperti berjoging ataupun menunggang basikal. Boleh juga ya. Okey, kita lihat gambar dan boleh tulis. Di sini cikgu tulis berjoging. Menunggang basikal boleh juga ya. Okey, untuk isi tersiratnya, fikirkan? Boleh fikirkan, murid-murid? Ya, menyihatkan badan dan mencerdaskan minda. Ini adalah salah satu saja isi tersirat yang cikgu bagi ni. Sebenarnya ada banyak, okey, supaya badan sihat, okey, bersukan. Kita fikirkan apakah kebaikan, okey, jika kita rajin bersukan. Sebenarnya banyak isi tersirat. Di sini cikgu hanya bagi salah satu daripadanya. Okey, lepas dah ada isi tersurat dan isi tersirat, Susi, mari kita bina ayatnya. Kita hendaklah rajin bersukan seperti berjoging untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda. 同学们，最后一个健康生活方式呢是勤劳的运动。这里呢，图片里面有踏脚车，还有跑步。OK，这个用跑步。OK， 所以接下来呢，隐含内容呢，我们就讲强身健体啊，还有呢，使到这个思维敏捷，还是它的原因，或者是它的目的，所以我们就用运动来把它结合起来。我们必须要勤劳运动，好像晨跑这样子哦。OK， 为了什么 ？OK， 为了强身健体和使那个思维敏捷，可以吗？同学们应该已经掌握了吧？很简单，对不对？ Murid-murid, kita telah membina 4 ayat suci, betul? Okey, kita lihat 4 ayat suci yang telah kita bina. Okey, cikgu baca ya. Kita patut menjaga pemakanan seharian supaya badan sihat dan minda cerdas. 2. Kita perlu menjaga kebersihan rumah dan persekitaran supaya kawasan rumah sentiasa bersih dan bebas daripada kuman. Ayat 3. Kita wajar menjalankan pemeriksaan kesihatan setiap tahun kerana mencegah lebih baik daripada merawat. Ayat yang keempat, kita hendaklah rajin bersukan seperti berjoging untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda. 好，同学们，我们造了4个ayat suci， 对不对 ？OK， 我们就把它列出来。好，接下来我们就要来写成一篇短文，或者是写一篇ulasan。Murid-murid, tibalah masanya untuk kita menulis ulasan yang lengkap. Ya, bagaimana kita menulis ulasan yang lengkap? Okey, di sini cikgu ada satu cadangan ya. Okey, untuk perenggan yang pertama, pendahuluan. Okey, satu perenggan. Untuk perenggan yang kedua, kita gunakan isi kandungan yang 4 ayat suci yang kita telah bina, kita letak di perenggan yang kedua. Perenggan yang ketiga ialah penutup. Okey, untuk pendahuluan, perenggan pertama, kita tulis gambar menunjukkan. Okey, lepas itu, untuk menyambungkan 4 ayat suci yang telah kita bina, kita gunakan penanda asdak. Asdak. A-S-D-A-K. A-S-D-A-K. A antaranya, S selain itu, ataupun seterusnya, boleh juga. Di samping itu, di akhir sekali. Lepas tu, untuk perenggan yang penutup tu, kita gunakan K. K itulah kesimpulannya. 同学们，我们用这个模式来写一篇ulasan，所以我们分成3段，这是老师的建议啊。OK， 第一段呢，我们直接写gambar menunjukkan，就是那个图片是写关于什么的。接下来我们就用penanda wacana背起来了。Asdak 就是 A 那叫 antaranya。S selain itu, D di samping itu, A 是 akhir sekali， 可以背起来这个。OK， 最后一个 K 就是 kesimpulannya， konklusinya， tuntasnya 也是可以的。OK 啊。
Ya, kita sambung lagi template yang telah kita bincangkan tadi. Okey, untuk perenggan yang pertama, pendahuluan, kita tulis gambar menunjukkan, kita salin soalan daripada kata kunci soalan itu. Okey gambar menunjukkan. Kalau katakan soalan itu bukan gambar kan, dia mungkin jadual, kita tulis jadual lah, jadual menunjukkan ya. Okey, kata kunci soalan itu ialah kita boleh salin dari soalan. Itu adalah untuk perenggan yang pertama. Untuk perenggan yang kedua, kita gunakan astar. Okey, astar tu, lepas tu kita guna kita perlu, kita patut, kita wajar, kita hendaklah. Lepas itu kita letakkan ayat susi yang kita telah bina. Boleh Boleh murid-murid? Okey, untuk perenggan yang ketiga, iaitu kesimpulannya, kita buat rumusan tajuk ataupun kita boleh berikan nilai murni ke apa. Okey? 同学们 OK， 这个就是刚才我们的模式OK， 写ulasan的模式有分成3段哦。第一段呢，我们就借 gambar menunjukkan， 然后抄题目的重点出来，这可以抄的第一段。第二段我们就用这个 astar OK， 然后我们用 kita perlu、kita patut、kita wajar、kita hendaklah， 就是我们的那个属西了 OK， 我们所造的那个4个 ayat 属西。OK， 最后一段呢是我们的总结，kesimpulannya， 通常我们会总结一下，通常都是会跟题目有关的。OK， 做多了同学们就会很明白了。OK。Ya, murid-murid. Sekarang, okay, kita lihat Okay, kita telah siapkan satu ulasan yang lengkap. Mari kita lihat ulasan yang lengkap ini. Ibu baca ya. Gambar menunjukkan amalan hidup sihat. Antaranya, kita patut menjaga pemakanan seharian supaya badan cergas dan minda cerdas. Selain itu, kita perlu menjaga kebersihan rumah dan persekitaran supaya kawasan rumah sentiasa bersih dan bebas daripada kuman. Di samping itu, kita wajar menjalankan pemeriksaan kesihatan setiap tahun kerana mencegah lebih baik daripada merawat. Akhir sekali, kita hendaklah rajin bersukan untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda. Kesimpulannya, kita patut mengamalkan gaya hidup sihat supaya dapat hidup sejahtera. Itulah dia ulasan yang lengkap. Okey, murid-murid? Boleh buat? Ya, senang kan? OK， 同学们，这个就是我们完整的一个ulasan。OK， 同学们学到了吗？很简单，对不对 ？OK， 如果同学们还不大明白，可以呢重看这个视频哦。OK， 老师就分享到这里，谢谢同学们。Sekian saja untuk hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi. 谢谢同学们，我们下个视频再见咯。如果同学们喜欢老师的视频，可以按赞和订阅巧克力老师的频道哦。谢谢大家。